ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ali Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan bersama saya hari ini Eng Sing Ping. Ya, betul kan? Pronounce tu. Panggil apa? Betul. Pandai. Eng Sing Ping. Panggil Sing Ping. Panggil kata nama manja? Panggil biasanya kita panggil SP pun boleh. SP. Okey. Selamat datang SP ke Studio Tingkat 10. Terima kasih kepada mengundang saya atas undangan Alif ke ST10. Apa perkembangan you sekarang ni? Nak cakap tentang parti ke kehidupan biasa? Kehidupan biasa dulu. Mana yang bawa parti? Biasanya kerja lah. Lepas tu ada ikut perkembangan isu semasa politik. Ada juga busy aktiviti NGO di tempat kampung halaman. Belum jadi isteri dan belum jadi ibu kepada orang lain. Jadi free sikit. Free sikit lah. So banyak yang fokus NGO juga lah. Ya. Mungkin kita boleh kongsikan sikit dengan kita punya pendengar dan juga penonton. Apa aktiviti-aktiviti NGO tu? Aktiviti NGO. Aktiviti NGO yang Sing Ping aktif tu ada yang bisnes, ada yang budaya. Dan dulu ada aktif juga kegiatan orang muda. Jadi tapi sekarang kurang sikit lah. Sebab walaupun masih muda, tapi kita ada generasi baru yang akan berterusan untuk itu. Sebab KBS pun dah ubah umur untuk orang muda tu nak jadi 30 tahun. Jadi kita pun sudah serah kepada generasi baru dan lebih kepada sebagai penasihat lah. Dan untuk bisnes dan budaya pula lebih kepada komuniti Cina dan Chinese Chamber. Chinese Chamber. Jadi di sana kita dapat mempelajari lah isu macam selain daripada politik. Bagi Sing Ping rasanya daripada pelbagai perspektif lah. Kita boleh belajar budaya, lepas tu kita boleh belajar, boleh tahu isi hati Chinese Chamber, apa yang mereka sedang mengalami sekarang. So maksudnya you involved dalam ni agak lama jugalah dengan NGO ni kan. Lebih kurang tahun bila tu you mula start orang kata involved dalam NGO? Sebelum ni mungkin dalam lebih kepada politik kan, sayap parti politik dan tapi yang dengan NGO ni macam mana you boleh mula join that NGO? Kalau cerita ni sudah tahu umur aku kan tu. Tak apa. Itulah potong. Okay, sebenarnya Sing Ping aktif NGO sebelum politik. Okay. Masa fikir balik, masa di uni pun aktif NGO. Tapi masa tu pun jadi student representative lah di College Kediaman. Tapi lebih kepada NGO. Lepas tu bila dah grad, I start NGO dengan alumni sekolah. Alumni sekolah. Semua kan alumni kan. So alumni, I help alumni sekolah dulu. Lepas tu baru masuk NGO lah orang pemuda. Lepas tu masuk budaya. Lepas tu masuk Chinese Chamber. Tapi Chinese Chamber tu lebih aktif untuk rasanya 5 tahun kebelakangan ni lah. Lepas tu sekali dengan politik. Sebab dia macam asyik berkaitan kan. Berkaitan lah. Ada kaitan lah. So boleh lah Sing Ping rasanya dapat banyak peluang untuk belajar. Dan kita dapat kenal ramai orang. Lepas tu Sing Ping rasa untuk pembangunan sendirilah. Bukannya kita nak dapatkan apa-apa kebaikan ke kan, tapi dapat membangunkan sendirilah dari berbagai aspek. Selama you dengan NGO lah, Sing Ping dengan NGO ni, apa yang kepuasan lah bila you join NGO, you rasa macam I rasa sangat bagus, I rasa macam seronok. Mungkin you boleh kongsikan. Kalau macam ni kena cerita lama. Tak apa, boleh. Kita boleh. Okay. Yang first I rasa tu kita dapat kenal kawan daripada berbagai bangsa dan kaum. Terutamanya masa di NGO orang muda sebelum ni, saya aktif di GBBM. GBBM tu memang kita bawa KBS, bawa MBM. Jadi di peringkat negeri kita dapat kenal lah kawan-kawan selain daripada kawan Cina, kita ada kawan Melayu, kawan India, semua. Dan dari situ saya rasa anak jati Malaysia tu dapat jelas kelihatan lah dalam organisasi macam tu. Sebab kalau dari segi NGO, kalau lebih kepada satu bangsa, di mana mungkin kita akan nampak bangsa sendiri saja. Tapi kalau dengan NGO yang macam ni, macam lebih nasional kebangsaan, kita boleh kenal ramai kawan. Lepas tu kita boleh
saling faham memahami lah. Budaya ke, bangsa ke, cara hidup ke, kan. Aktiviti pun tak sama. Contohnya you orang suka futsal. Kalau I pergi, bola hentar aku. Kan tak sama. Tak sama. Jadi rasa sesuatu yang menarik lah dari sana. Dia lebih kepada nilai yang dipelajari. Bukan saja on paper kita buat program aktiviti ni, tapi dia lebih kepada nilai moral yang telah dipelajari. Mungkin Simpi boleh kongsikan juga dengan kita punya pendengar dan juga penonton, macam mana contohnya seorang gadis wanita macam you nak bahagikan masa, dan macam mana nak join dengan NGO ni, macam mana, ada tak saluran dia ataupun just boleh ikut je siapa-siapa nak start apa. So, mesti ada macam SOP ataupun garis panduan kan. Macam you, apa yang membuatkan you berminat untuk NGO? Adakah you search Google ke? Okay, saya nak join NGO lah. So NGO apa yang I nak kan? So mungkin boleh you kongsikan. Biasanya kan saya rasa kawan lah. Okay. Kawan-kawan macam kita ajak-ajak kan. So itu adalah first option. I rasa kawan yang ajak. Lepas tu kita join aktiviti dulu. Join aktiviti, lepas tu kenal, NGO ni rasanya okey juga no. Boleh teruskan. So kita teruskan. Lepas tu ada macam Alif yang sebut tadi, Google pun ada. Pernah juga. Ada. Tapi saya rasa di Perlis tu dia jarang. Sebab di Perlis memang publicity NGO tu kurang. Walaupun Facebook ke TikTok ke apa pun memang sangat tapi kurang. Ada NGO tu ada dan aktif, tapi maksudnya di promosi di social media di kurang. Ya, kurang. So kita hanya bergantung kepada publicity secara kebangsaan. Contohnya pusat di KL, kira akan buat website ke apa ke. Tak apa, kita akan buat website ke. Kita dari setempat tu boleh benefit lah. Tapi kita memang tak ada website sendiri. Okey. Kita nak sentuh pasal politik, kita berhenti seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Okay, Simping. Macam mana kalau orang minat dengan NGO, jadi macam mana untuk permulaan ni? Tadi you kata mungkin daripada kawan-kawan kan kongsi. Jadi macam mana kita nak sertai NGO untuk membantu kepada masyarakat ni? Macam you tadi lebih kepada bisnes, ada 3 tadi kan? Budaya. Budaya tu maksudnya you fokus pada Perlis budaya pelancongan atau macam mana? Dia lebih kepada budaya Cina. Budaya Cina. Apa yang you fokuskan? Biasanya kalau NGO tu kita akan buat program sempena perayaan Tahun Baru. Tahun Baru Cina. Kuih bulan. Kuih bulan. Festival kuih bulan. Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Yang boat. Dragon Boat Festival. Disember tu ada Winter Solstice. Okay. Tahu. Yang tu yang kuih tu kan? Yang bukan. Apa kuih? Bulat lah. Bukan. Itu panggil apa? Hangyan. Bukan tu lah kuih bulan tu. Dumpling. Dumpling. Dia pulut kan? Pulut itu rice kan? Bukan. Itu Dragon Boat. Tahu lah Google Okay, tahu. Dia dumpling lah. So you promote benda ni lah. Sebab ni perayaan Cina. Tengok. Itu panggil apa? Maksudnya banyak jugalah. Bukan maksud tradisional Cina kan? Dia kan ada banyak kalau budaya Cina kan. Kalau budaya Cina banyak. Tapi ini dia lebih kepada perayaan yang penting lah kepada Cina. So biasanya 1 tahun tu 4-5 kali lah mesti kita ada buat program. Program di Perlis ke atau di KL atau untuk Malaysia? Kalau peringkat negeri tu biasanya kita akan fokus kepada beberapa perayaan utama bagi kaum Cina. Contohnya Tahun Baru Cina, Mooncake Festival, Dragon Boat Festival dan Winter Solstice. Mungkin antara festival-festival tu mungkin CP boleh elaborate sikit kenapa ia diraikan, kenapa ia disambut. Daripada 4 ni kan, yang memang penting tu adalah Dragon Boat Festival. Sebab perayaan tu kita akan setiap tahun kita akan buat satu round di setiap negeri. Tu kita buat Dragon Boat Festival lah. So Dragon Boat Festival Alif tahu tak? Dia yang tu lah pertandingan lumba perahu perahu naga. Kenapa ada pertandingan tu? Tak tahu sangat kenapa. Sebab dulu ini sejarah pula. Cikgu sejarah silakan.
Sejarah tu kita di China kita ada seorang wira nama dia Qu Yuan. So masa tu dia korbankan diri, dia bunuh diri di sungai. Jadi perahu tu sebab ceritanya lah Xing Ping belum ada masa tu. Ni dah lama, ni cerita sangat lama lah ni cerita. Lama ceritanya sebab rakyat-rakyat di sana sayangkan Qu Yuan. Jadi dia orang nak carikan mayat Qu Yuan tu. So ramai orang naik boat, naik perahu, korek-korek nak cari Qu Yuan. So macam semua orang berebut-rebut nak dapatkan mayat tu. So dia macam satu pertandingan lah. So dia macam satu simbolik lah kita nak ingatkan Qu Yuan. Lepas tu biasanya Dragon Boat Festival kita akan pair dengan makan dumpling. Okey. Mesti Ali pernah makan. Kita tengok dia kan? punya apa? Sebab ada banyak jenis. Banyak Ada jenis. pulut nyonya pun ada kan. Dia macam segitiga tu. So sebenarnya barang tu dulunya dalam tu tak ada isi. Dia hanya pulut saja. So rakyat masa tu dia orang buang ke dalam sungai untuk elakkan ikan pergi makan mayat Qu Yuan. Maksudnya dia nak bagi ikan tu kenyang lah. So nak jagakan mayat Qu Yuan. Itu cerita lah. So, simbolik lah. Tapi sesuatu yang mungkin kita harap lah dengan adanya perayaan dan program, so generasi-generasi akan datang pun akan ingat kan story macam ni. Ya. Sama juga dengan mungkit kan. Sekarang pun kalau ikutkan kuih bulan pun sekarang di pasaran pun banyak jenis kan. Yang betul. Kalau dulu mungkin tak ada kan. Dulu orang tengok kata mungkit ni tak boleh makan kan. Tapi sekarang dia punya pasaran dah semakin meluas kan. Dan dulu punya mooncake dia macam surat cinta tau. Masukkan satu paper dalam mooncake tu. Oh ya. Nanti Ali boleh belajar. Macam Sipin boleh buat ke mungkit tu? Traditional punya boleh lah. Tapi sekarang pasaran banyak. Lebih pandai daripada Xing Ping. Banyak di pasaran lah. Alright. Dan yalah kita kaitkan dengan tadi NGO dan sekarang dengan politik pula. Jadi macam mana Simpin dengan NGO dan politik. Jadi macam mana nak sinkronaskan dia? Macam mana you boleh nak join politik untuk masyarakat juga? Okay. Ini kena cerita balik pula. Macam mana saya boleh kena MCA. Okay. Dulu saya join program MCA. Tapi masa tu untuk buat counselling kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke IPTA. Kan masa tu kita akan isi borang, kan nak isi borang PTN lagi. Pinjam tu. Kan? Banyak yang kena tolong kan dulu sebab dulu tak ada internet, susah sikit. So kita macam senior-senior pergi tolong junior. So pun dari masa tu lah I kena MCA. So rasanya semua tu komuniti yang sama. Semua yang ingin menyumbang, yang ingin membantu masyarakat. Cuma dari segi yang tidak sama. Contohnya dari kalau NGO mungkin dari segi contohnya saya cakap tadi perniagaan, kan dari segi ekonomi, lepas tu pendidikan mungkin MCA, lepas tu dari segi budaya mungkin guna NGO pula. So saya rasa semua tu memang satu sekumpulan rakyat yang beria-ria nak tolong. Antara satu sama lain. Itu adalah satu persamaan lah. So you gunakan apa guna saluran pun untuk yang penting you dapat membantu. Sama ada guna NGO ataupun politik lah. Menarik juga kalau Simpin cerita bagaimana first you berminat dengan MCA sebab tadi isi borang, tolong. Jadi sekarang ni fokus pada pendidikan lah. Contohnya apa-apa yang berkaitan pendidikan lah, apa yang MCA boleh bantu, you akan bantulah. Lebih ada hati nak bantu dari segi pendidikan. Sebab yang saya rasa tu ramai pelajar sekarang bukan masalahnya tak ada informasi. Informasi terlalu banyak. Banyak sampai pelajar tak tahu macam mana nak organisasikan. Nak filtering tak tahu. Nak kena pasti informasi yang tepat tu adalah satu big challenge lah kepada sekarang. Dan kalau kata pada pendidikan MCA pun, MCA sangat dia ada dulu TAR College. Lepas tu jadi TAR UC. Lepas tu sekarang dah TAR UMT. Mungkin Sipin boleh ceritakan sikit dalam bidang pendidikan kan. Jadi bagaimana nak membantu masyarakat untuk masuk dalam universiti ni, TAR UMT ni. I kena cakap dengan registrar ambilkan commission. Ni kena potong. Ada Yuta lagi lah, Yuta. So yalah, MC sangat fokus selain pada ekonomi, fokus juga pendidikan yang kena dengan you juga. Okay. So MCA ni kita ada beberapa institusi pendidikan kan. Ada Yuta, ada TAR UMT macam Ali yang sebut tadi, ada Vita. Vita. So bagi Xing Ping lah, I rasa dari segi pendidikan tu MCA memang all-rounded.
kita bukan saja fokus kepada akademik, malah kita menggalakkan dari segi TVET juga. Padahalnya sekarang memang TVET memang I rasa orang ramai kena tengok juga TVET lah, bukan saja akademik. Sebab TVET tu mungkin dapat bantu seorang daripada pelbagai segi juga, bukan saja dari akademik. So bagi ni undeniable lah, Simping rasa MCA betul-betul bantu ramai. Ramai. Terutamanya mungkin 20 tahun, 30 tahun ke dulu, masa uni tak berapa banyak. So masa tu MCA dengan HUC kena bagi tuition fees yang sangat rendah untuk bantu semua. Jadi itu adalah satu usaha lah. Bagi Simping rasa yang patut terima kasih kepada MCA. Jelas sebab membina satu institusi yang sebenarnya bukannya untuk orang Cina juga kan. Orang bukan Melayu, orang bukan Cina pun boleh masuk kan. Ramai ada juga. Dan sekarang ada international student juga. Cuma ramai ingat hanya Chinese kan. Dia fikir ada lah. Dan sekarang yang Utah kan, dia ada hospital Utah di Kampar. di Kampar. Fokus bidang apa tu di sana tu? Perubatan. Sekarang yang lebih special sikit lah, perubatan no. Perubatan. Dan ada yang traditional Chinese. TCM lah. TCM, Chinese medicine. Sesuatu yang lebih unik lah kepada Utah. Okay, Simping. Daripada segi parti MCA pula, Simping lama dalam kata Ketua Pemuda Perlis kan, Negeri Perlis kan. Jadi boleh kongsikan sedikit pengalaman you selama mentadbir di Perlis ni sebagai Ketua Pemuda. Sudah jadi mantan. Jadi mantan lah. Okay, apa yang selama ni yang progress lah you dah buat, yang boleh kongsikan dengan kita punya penonton. Okay, Simping jadi Ketua Pemuda ni tak lama lah, 4 tahun lebih. Tapi yang satu cabaran tu adalah masa MCO lah. Masa MCO kita macam lebih limited lah apa yang boleh buat. Tapi untuk term Simping ni, term lebih Simping kepada fokus kepada development untuk social media. Sebab dulu memang pemimpin-pemimpin sebelum ni tak guna social media pun. Semua pakai tradisional lah. Apa-apa kita kena buat press release, kita kena turun padang lah, jumpa face to face lah, ambil gambar semua. Tapi lepas MCO tu memang I rasa trend tu sudah berubah. Jadi Simping lebih menggalakkan semua ahli untuk aktif dalam Facebook, aktif dalam social media. Masa tu Facebook lah, sekarang kena aktif TikTok juga. Yalah yang baru kan TikTok. Kan, so banyak lagi X sekarang, Twitter pun jadi X dah. Jadi banyak. Tapi yang Simping rasa lebih cabar tu sebab mungkin pendedahan tu tidak begitu giat lagi. So orang mungkin rasanya I buka satu account sudah cukup, so tidak berapa profesional lah dalam penggunaan social media. Tapi itulah yang Simping memang usahakan untuk golongan muda. Sebab kita tidak boleh harapkan orang tua nak aktif social media kan, susah. Sebab dia orang kena belajar komputer. Kadang dia tak minat pun kan, kurang minat juga kan. Dia lebih selesa guna tradisional kan, pergi kat kedai-kedai kopi and then so cara yang berbeza lah, tapi bila di-combine kan jadi lebih baik lah. Dari maknanya Simping lebih dalam tempoh MCO tu fokus kepada komunikasi lah, boleh katakan komunikasi lah. Dan setahu saya Simping pun ada juga buat untuk MCA juga kan, macam pembaca berita untuk broadcast untuk MCA kan. Tapi saya tak faham lah bahasa Cina kan. Ada itu subtitle. Mungkin boleh kongsi sikit pengalaman you lah, macam mana you nak kulikkan satu story tu, maksudnya macam mana you nak dapatkan berita, you nak recording, mungkin boleh ceritakan sikit. Recording sangat panas, so setiap kali recording. Okay. Sebab itu lighting semua. Tapi I rasa satu experience lah, sebab biasanya kita lah, kalau kita cerita-cerita macam biasa, dengan cerita depan kamera tu tak sama. Macam sekarang kita depan kamera tak sama kan. Macam cemas sikit ke. Lepas tu kena hafal skrip lagi. Lepas tu kena tunjuk skrip lagi. Tapi masa tu yang seronoknya ada satu team lah.
Kita ada 2 pemberita macam Ali kenal kan. So ada seorang partner lelaki dan kita ada tim lah, tim yang tim bikin apa? Cut, edit. Oh, okay. Editing lah. Editing lah. Kita ada tim editing. Yang seronok tu tim ni kita boleh bekerja sama sekali lah. So yang penting tu macam contohnya Ali cakap skrip. Skrip tu paling susah. Skrip tu CP buat sendiri ke atau ada kita ada bincang-bincang. Ada bincang lah. Tapi yang susah tu sebab kita nak buat bukan satu side sangat. Kita kena buat neutral sikit. Yang susah tu part tu lah. Neutralkan the berita. Point. Lepas tu kita nak buat analisis. Lepas tu yang cabar tu kita tidak boleh cakap terlalu susah. Contohnya istilah yang terlalu susah yang orang ramai tidak faham. Okey. So guna bahasa-bahasa yang mudah faham lah. Okey. Mudahkan bahasa. Okey. So biasa dulu berapa lama kalau recording tu slot to duration tu? Sejam lah? Kalau untuk recording I rasa setengah jam lah kita boleh siap satu video. Tapi editing tu susah. Untuk editing lah. Editing So dulu setiap hari buat? Setiap hari on the air? Setiap minggu. Setiap minggu. 1 minggu sekali. So topik tu campur-campur lah, politik dengan ni lah. Campur-campur. Tapi you sebenarnya media ke? You dalam bidang wartawan ke, media ke? Bukan. Tapi you willing nak join dalam bidang-bidang ni? Sebab I rasa dunia kita ni semua media. Walaupun kita rasa macam Facebook, social media saja, tapi I rasa semua media. Website pun media. Semua tentang media. So tapi memang penting tu konten. Tu pening kepala sikit lah. Sangat pening. So you agak talent jugalah. Semua you boleh join untuk media, you boleh jadi NGO dengan parti politik. Tak boleh cakap talent. Kita belajar. Masih belajar lah. Masih belajar. Mungkin kalau bersegi, saya macam tertarik lebih kepada yang aktiviti kemasyarakatan tu kan. Kemasyarakatan. Tengok saya pun terkeluh juga. Macam MC punya Sukarela Lawan tu. CRSM. CRSM. Ada aktif juga CRSM. Aktif juga sebab polis kan selalu banjir. Bukan selalu lah, dulu. Ada dulu banjir. Pernah banjir. Simping pun kena jadi mangsa tau. Masa banjir? Pernah jadi mangsa. Okay. Masa tu saya kenal CRSM. Masa tu lah. Saya masih ingat saya ambil biskut daripada CRSM. Masa tu masih kecil lah. Masa kecil. Masa tu lah saya kenal CRSM. So lepas tu bila ada contohnya flash flood yang lain, so anti-anti yang dulu bantu saya tu, dia panggil lah. So saya cakap boleh kita pergilah dedahkan food supply sekali. Sebab yang profesional sangat kita pun tak boleh tolong. Contohnya Simi tak tahu berenang, tak boleh turun rescue orang, tak boleh. So kena tahu juga keupayaan sendirilah masa nak tolong orang. Sekarang pun masih lagi aktif lah dengan saya rasa bawa MC juga kan. Sekarang kita lebih kepada training. Sebab sekarang tak ada bencana alam. So kita training ahli kita. Jadi lebih profesional lah. Contohnya mengendalikan bot. Ada yang memang sudah kena tahu mengendalikan bot. Boleh buat CPR. Tapi Simi tak ingat lah. CPR. Lepas tu macam mana nak balut tu, luka semua. Kita sekarang buat training. Masa training collaborate dengan siapa? Kerjasama dengan siapa? Agensi kerajaan kita kerjasama dengan. Ada dengan NATMA, Bomba. Banyak lagi. Baik Simping, kita pun sudah hampir ke penghujung kita punya slot sembang santai ni. Mungkin you punya last word lah, ataupun hala tuju apa you selepas ini, apa you nak buat selepas ini dengan dalam parti ataupun dalam NGO. Mungkin boleh kongsikan sedikit lah your punya plan in future lah. My plan in future lah. Jangka pendek dan juga jangka panjang. Wah, jangka pendek tu berapa tahun? Okey lah 2-3 tahun ke. Okay. Bagi Simping lah, yang pentingnya Simping menghargailah setiap peluang yang ada. Kalau macam Ali kalau tanya politik tu sekarang terlalu dinamik lah. Simping susah nak cerita apa yang mungkin berlaku kan, ke apa ke hala tuju Simping. Tapi Simping memang menghargailah setiap peluang yang diberi. Contohnya national level ke ataupun dari segi negeri ke. Simping pun sekarang belajar dari segi bahagian. Masuk MC bahagian belajar semua. Lepas tu kalau dari segi NGO tu kita cuba form upkan satu team yang dapat continue generasi yang akan datang. Lebih kepada bawa orang ramai masuk jadi ahli. Lepas tu train up the upcoming leaders.
Dan sebelum tu saya baru teringat yang Simping pun di TikTok pun ada cakap popular juga sempena bulan kemerdekaan ni kan. Mungkin Simping boleh nyanyi ke ataupun kata-kata sempena bulan kemerdekaan ni. Sebab Simping pun orang kata ikon anak muda yang cintakan perpaduan. Okey. Saya belum buat video. Okey, mungkin kata-katalah ucapan sempena hari kemerdekaan lah. Selamat Hari Kebangsaan kepada tanah air tercinta kita. Dan semoga perpaduan tu dapat dipupuk lah selepas kerajaan dan politik sudah stabil. Terima kasih Simping kerana bersama kami dalam studio Tingkat 10. Jumpa lagi. ST10, sembang santai tapi sampai.